A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak murid Ustaz tahun 4 subjek ibadah, insya-Allah hari ini Ustaz akan buat sedikit pembelajaran secara online untuk subjek ibadah tahun 4 bab yang pertama, iaitu azan dan iqamah. Okey, untuk hari ini Ustaz nak sentuh berkenaan dengan azan dulu, insya-Allah. Okey. So yang pertamanya, kita kena tahu azan tu apa. Selalu tak kita dengar bila masuk waktu solat aje, orang akan cakap tu dah azan dah, dah azan Zuhur dah. Okey, sekarang ni kita nak tahu azan tu apa. Okey, azan itu apa? Azan dari segi bahasa bermaksud pemberi tahuan. Okey. Okey, dari segi istilah, okey, kejap. Dari segi bahasa pemberitahuan, tapi kita nak tahu pemberitahuan apa. Pemberitahuan tu umum. Okey, sekarang ni kita nak tahu, kita nak beritahu apa, pemberitahuan apa. Okey, maksud azan dari segi istilah adalah pemberitahuan kepada orang ramai bahawasanya waktu solat dah pun masuk, telah pun masuk. Okey, tapi pemberitahuan ni bukannya macam kita beritahu guna siren ke, guna loceng ke, bukan. Kita bagi tahu bahawasanya waktu solat dah masuk menggunakan azan, dan juga azan ni ada lafaz-lafaz dia yang tertentu. Okey. Lafaz dia apa? Kejap lagi kita tengok. Okey. Alright, seterusnya kita nak sentuh berkenaan dengan rukun azan. Apa rukun azan? Okey, yang pertama, rukunnya adalah lafaz. Okey, lafaz ni kejap lagi kita tengok apa lafaz-lafaz yang kita kena laungkan untuk kita laungkan azan. Apa lafaz-lafaz yang digunakan. Seterusnya, orang yang melaungkan azan. Okey, orang yang melaungkan azan ni kita panggil apa? Okey, kebiasaannya kita panggil muazzin ataupun bilal lah. Okey, muazzin ataupun bilal. Dan yang ketiga adalah tertib. Tertib ni apa? Tertib ni kita tengok sekejap lagi. Dalam lafaz azan ni dia ada tertib dia lah, yang mana kita kena sebut dulu, lepas tu sebut apa, lepas tu sebut apa, lepas tu sebut apa. Ikut turutan. Okey? Alright. So, apa hukum melafazkan azan ni? Hukumnya adalah sunat muakkad. Okey, sunat muakkad ni apa? Sunat muakkad ni adalah sunat yang sangat-sangat digalakkan. Okey, berdosa tak kalau kita tak laungkan azan? Tak. Okey, tak berdosa pun. Tetapi seeloknya dan sebaiknya laungkanlah. Okey, digalakkan, sangat-sangat digalakkan. Okey, alright. Okey, sekarang ni kita nak tengok cara-cara kita nak laungkan azan dengan betul. Okey, apa step-step dia, apa langkah-langkah dia? Yang pertama, perlulah berdiri. Okey, berdiri dulu. Okey, lepas tu disunatkan menghadap kiblat. Okey, dah berdiri, lepas tu hadap kiblat. Okey, seeloknya menghadap kiblat lah. Okey, seterusnya nak buat apa? Seterusnya kita letakkan kedua-dua tangan kita ni dekat telinga. Macam ni Ustaz tunjuk. Sebegitu. Okey? Alright. Seterusnya, step yang ketiga adalah lepas kita dah letak tangan macam ni. Okey? Okey. Sambil-sambil kita dah letak kat tangan macam ni kan? Okey? Lepas tu kita laungkan azan tu dengan nyaring dan juga lantang. Okey, maksudnya kita sedang menyeru orang untuk solat, macam tu. Kita ajak orang solat menggunakan lafaz azan tadi tu. Okey, seterusnya waktu kita laungkan azan tu, kita perlulah menjaga hukum tajwid. Lafaz-lafaz dia tu kita kena jaga hukum tajwid juga, yang mana bacaan panjang, yang mana bacaan pendek dan sebagainya. Okey,
yang murid-murid belajar dalam kelas Al-Quran tu lah. Okay, berkenaan dengan tajwid. Seterusnya, disunatkan memalingkan muka ke arah kanan apabila menyebut hayya 'alas solah. Contohnya Ustaz buat hayya 'alas solah. Macam tu. Okey. Step seterusnya disunatkan memalingkan muka ke arah kiri apabila menyebut hayya 'alal falah. Okey, Ustaz buat hayya 'alal falah. Macam tu. Okey. Lepas tu kita ikut tertib lah. Kita ikut tertib. Lafaz apa dulu, lepas tu apa. Okey. So sekarang ni kita dah cerita pasal lafaz tadi kan. Banyak kali Ustaz sebut pasal lafaz. Kita nak tahu apa yang perlu dilafazkan dalam azan. Kita nak sebut apa? Okey. Yang pertama, mengikut turutan. Mengikut turutan. Yang pertama kita perlu, bila dah berdiri, dah hadap kiblat, dah letak tangan kat telinga tadi tu, macam ni. Okey, lafazkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang sebanyak 2 kali. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali lah. Okey. Lepas tu yang seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah, ulang 2 kali. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pun ulang 2 kali juga. Seterusnya hayya 'alas solah. Okey, sunat memalingkan muka ke arah kanan, diulangi sebanyak 2 kali lafaznya. Seterusnya hayya 'alal falah, disunatkan memalingkan muka ke arah kiri dan juga diulangi sebanyak 2 kali. Okey. Seterusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali je. Dan yang last sekali, yang terakhir adalah la ilaha illallah. Yang ini pun sekali je. Okey. Tapi untuk solat subuh dia ada tambahan lafaz, iaitu as-salatu khairum minal naum. Okey. Lafaz ini dilafazkan untuk solat subuh sahaja selepas lafaz hayya 'alal falah. Okey. Ulang sebanyak 2 kali juga. Okey. Itu untuk lafaz-lafaz dia, pastikan ikut turutan ya. Okey. Dan seterusnya Ustaz nak sentuh berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan lafaz untuk kita menjawab azan. Okey. Kita sebagai orang atau pemakmum yang mendengar azan ni, okey, kalau kita dengar azan kan, kita kena jawab azan sebenarnya. Okey. Okey, so dekat sini Ustaz nak bagi tahu, Ustaz nak terangkan sedikit apa yang kita perlu jawab bila kita dengar lafaz-lafaz azan tu tadi. Okey. Jika makmum, macam kita mendengar muazzin ataupun Bilal melaungkan azan, okey, bila Bilal melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang pertama tu kita kena jawab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dengan suara yang seadanya lah. Okey, jangan kuat sangat pula. Okey, suara yang seadanya saja, cukuplah kita saja yang dengar lah. Okey, lepas tu bila Bilal sebut asyhadu alla ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu alla ilaha illallah. Okey. Lepas tu Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Seterusnya hayya 'alas solah, kita jawab apa? Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya hayya 'alal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Lepas tu ini untuk solat subuh je lah. Untuk solat subuh, as-salatu khairum minan naum. Okey, kita jawab apa? Sadaqata wa bararta. Sekali lagi Ustaz ulang jawapannya, sadaqata wa bararta. Alright. Itu untuk subuh sahaja. Okey, kalau solat selain dari solat subuh
Tak adalah. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jawapan dia. Okey. Itu untuk lafaz azan dan juga jawab untuk azan tadi tu. Okey. Kita kena jawab jugalah. Alright. Okey. Seterusnya Ustaz nak sentuh berkenaan dengan perkara-perkara sunat ketika azan. Okey, perkara-perkara sunat ketika azan. Maksudnya perkara-perkara ni kalau kita buat dapat pahala dan juga sangat-sangat digalakkan lah. Okey, kalau tak buat tak apa, tapi seelok-eloknya kita buatlah. Okey, yang pertama berwuduk. Okey, berwuduk lah. Okey, seeloknya kita berwuduk. Selepas tu berdiri berdiri menghadap ke arah kiblat. Okey, macam tu. Kita berdiri menghadap kiblat. Sunat lah, seeloknya kita hadap kiblat lah. Lepas tu dilaungkan di tempat yang tinggi dengan suara yang lantang. Okey, yang ini untuk zaman dulu lah. Zaman dulu tak ada pembesar suara, tak ada mikrofon. So diorang gunakan tempat yang tinggi lah supaya suara tu lebih luas, lebih luas dan juga lebih lantang kedengaran lah. Kalau zaman sekarang ni tak perlulah sebab kita dah ada mikrofon, kita dah ada pembesar suara tu. Okey, so kita gunakan je teknologi tu. Seterusnya melafazkan tarjik. Okey, tarjik ni apa? Tarjik ni maksudnya pengulangan. Okey, macam contohnya Ustaz sebut, Ustaz nak lafazkan hayya ala solah tadi kan? Okey, hayya ala solah. Okey, sebelum Ustaz lafazkan secara nyaring, secara lantang, Ustaz nak buat pengulangan secara perlahan dulu. Contohnya hayya ala solah. Okey, lepas tu baru Ustaz lafazkan hayya ala solah secara lantang. Itu pun sunat juga. Okey. Dan yang terakhir adalah memalingkan muka ke arah kanan ketika menyebut hayya ala solah dan juga memalingkan muka ke arah kiri apabila menyebut hayya alal falah. Itu perkara-perkara sunat lah. Okey. Alright. Untuk hari ini itu sahaja. Okey, itu sahaja Ustaz harapkan murid-murid semua dapat faham dengan penerangan Ustaz pada hari ini. InsyaAllah Ustaz selitkan sedikit latihan nanti. Boleh tengok. Untuk hari ini itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.